Eh, Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna fahma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Haji Ahmad dan seluruh barisan Tuan Kuasa yang hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Imam yang telah memimpin solat Maghrib berjemaah kita sebentar tadi. Yang saya hormati Pengerusi Qaryah Masjid Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan Tuan Kuasa yang sempat hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan masyarakat, kaum ibu, kaum bapa, cikgu-cikgu, tuan-tuan guru, hadirin hadirat sidang tetamu Allah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni. Diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, untuk kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Ya, jadi seperti biasa saya mohon maaflah sebab kelewatan dan saya ziarah tadi rakan dekat Teluk Kemang. Jadi itulah. Ya, malam tadi pun rumah dia pun saya balik pukul 1 pagi. Anak dia mengamuk kan. Anak dia apa tu. Biasalah kan. Tu dia cakaplah, ustaz, ilmu ustaz berkesan lah ustaz, dia kata. Ilmu apa tu? Bila anak saya mengamuk tu, ustaz ajar tepuk belakang dia tu, baca bismillah masya-Allah lah, tepuk. Alhamdulillah ustaz, kali ni saya berjaya tepuk belakang dia. Bapak dia dah tua, anak dia muda, besar macam saya ni. Bila besar macam ni, anak lelaki ya, bapak dah tua macam Haji Ahmad ni ya. Mana nak terlawan anak macam tu. Pocah barang-barang dah 2 hari berturut-turut. Tapi malam tadi ustaz berjaya. Malam tadi saya sampai rumah dia pukul 12 malam. Macam itulah saya mengajar, saya masjid malam tadi kan. Apa ni dengan Kembaya. Dah sampai Seremban baru tahu kan. Jadi kita patah balik. Ilmu tu berjaya lah ustaz. Kata, berjaya macam mana kata. Masa dia mengamuk tu, saya baca yang ustaz ajar tu, tepuk belakang dia, pengsan dia. Terus dia pengsan ustaz, langsung tak sedar diri. Dah rebah pula, tak tahu nak angkat macam mana. Dia kata, kalau saya lelaki bini tak tahu, kita dah tua. Nak angkat dia pasal gajah macam mana. Mana nak tu. Lepas tu angkat jugalah. Sampai dalam bilik, bangun balik. Dia bangun balik, mengamuk balik. Dia baling tu, dia baling ni, dia baling kursi, dia patahkan itu, dia patah ni, apa semua. Saya tepuk lagi belakang tu, pengsan lagi. Sekarang ni macam mana? Angkat balik, sampai kat bilik bangun balik. Dia kata kau marah. Saya kata dia, okey macam inilah tuan. Saya tak dapat apalah, nantilah. Dia kata, nanti malam saya turunkan lagi sikit, saya kata. Apa nak buat bila dah pengsan tu, apa nak buat. Dulu kita ajar siapa histeria, kita pukul kat situ je. Ya, insya-Allah tuan-tuan, orang histeria ni kalau dipukul kat situ memang memang itulah. Ya, memang ubat dia itulah. Tapi ada cara selepasnya. Ni kalau orang tu dah apa kan, kita pun kena ada apa juga kan. Jadi itu yang tadi menguruskan tu. Jadi insya-Allah lepas ni kan saya ziarah kejap lah. Ya, ziarah kejap tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung dalam bab iaitu bab seterusnya, iaitu manusia dicipta untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Pelajaran yang ke-6. Okey. Allah SWT telah berfirman, yaqulullahu ta'ala. Yaqulullahu ta'ala ni dah tahu dah maksud dia. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Siapa anak Adam ni? Kitalah. Ya, wahai anak Adam. Ma khalaqtukum, aku tidak mencipta kamu. Allah Ta'ala nak bagi tahu tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Ini kena hadam betul-betul, faham betul-betul. Ya ibna Adam, ma khalaqtukum, aku tidak pernah menciptakan kamu. La astakthira bikum,
min qillatin, bukan untuk menjadikan kamu banyak, membanyakkan kamu, membanyakkan bumi ni dengan kamu daripada yang sedikit. Maknanya tengok Islam ni sikit, maka Allah pun ciptakan orang Islam ni ramai. Allah tengok orang lelaki sikit, Allah jadi orang lelaki ni ramai. Maknanya kalau sekadar nak membanyakkan orang, tak payah Allah Ta'ala cipta kita, tuan-tuan, kan? Siapa saja Allah Ta'ala boleh cipta, betul tak? Maknanya itu bukan tujuan manusia diciptakan untuk membanyakkan makhluk Allah atas muka bumi ni. Bukan tu tujuan dia. Okay? Itu kan tu tujuan dia. Syaitan banyak, macam tu baiklah. Jin ni bilangan dia dengan manusia ni lagi banyak dia daripada kita. Kalau nak lawan jumlah dia dengan umur yang panjang ribuan tahun. Kita ni paling kuat 100 tahun. Jangan, satu lebih lah paling kuat tu. Kalau setakat nak banyakkan kita manusia ni, baik Allah Ta'ala bagi kita umur panjang je, kan, berpinak-pinak, tuan-tuan, kan, beranak pinak, tuan-tuan, kan, jadi ramai macam tu. Sekali beranak cuba macam apa tu, kan, beranak sampai 5, 7, 8 sekali beranak. Tapi maknanya Allah Ta'ala bukan nak membanyakkan manusia ni sekadar nak ciptakan kita ni jadi banyak, kan gitu, kan, bukan tu tujuan dia. Wala la asta'ina. Asta'in ni apa? Asta'in ni minta tolong, minta tolong. Wala la asta'ina, dan bukan aku cipta kamu ni untuk minta tolong dengan kamu ala amrin ajaztu anhu, atas sesuatu urusan yang aku lemah daripadanya. Tidak. Allah Ta'ala ni tak ada kelemahan. Allah Ta'ala tak ada kelemahan, tuan-tuan, tidak ada kelemahan. Siapa kata Allah tu ada kelemahan, murtadlah dia, kafirlah dia. Siapa yang itikad dia kata Allah ni lemah, habislah, akidah dia roboh. Akidah dia roboh, kena bangunkan balik akidah dia. Tak boleh kita rasa Allah Ta'ala tu lemah. Allah Ta'ala ni sempurna, tidak ada cecela, tidak ada kelemahan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah mencipta manusia ni untuk minta tolong dengan manusia ni atas untuk dia menampal kelemahan-kelemahan Allah ni. Tak yalah, contohnya dalam bab dakwah. Oh, Allah cipta aku ni untuk mengisi dakwah yang memang lesu sekarang ni. Tak boleh juga. Kita tak ada pun dakwah jalan juga sebelum ni, kan? Kita tak ada pun jalan-jalan sebelum ni. Kampung Paya, tuan-tuan, sebelum saya ada Kampung Paya dah ada dulu. Masjid semua ni, tuan-tuan, surau ni, belum saya ada surau dah ada. Siapa kata ya saya yang muatkan Islam sini? Bukan saya. Pastilah orang dulu-dulu, kan. Maksudnya tak adalah kita ni. Besok kalau saya dah meninggal pun, jalan tak surau ni, jalan juga. Jalan tak kampung ni, jalan juga. Jalan tak masjid ni, jalan juga. Azan tak orang, azan juga. Jadi tak adalah kita ni, orang kata Allah Ta'ala minta tolong dengan kita ni atas sesuatu, atas untuk menokok kelemahan Allah SWT. Tak adalah. Lemah tang mana lagi Allah Ta'ala ni? Lemah tang mana? Kafir sekarang ramai. Kafir ramai pun tak ada masalah. Zaman Nabi lagi sikit orang Islam, tapi handal aja. Sekarang orang Islam ramai, apa pasal tak boleh jadi handal? Kan, jadi maknanya itu tak ada masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Jadi maksudnya, tuan-tuan, bukanlah kita ni dijadikan untuk menyokong ataupun untuk kita membantu Allah dari sudut menampal kelemahan-kelemahan Allah Ta'ala ni. Kita ni bantu ni, tuan-tuan, macam ibaratnya hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong lah, ibaratnya lah. Allah Ta'ala ni tak kisah pun kita tak bantu pun tak apa. Islam jalan juga. Tapi kita ni hidung tak mancung, pipi tersorong lah, kita cari juga part mana kita boleh tolong, kan, supaya Allah Ta'ala melihat kita, dan Allah Ta'ala ni bagi ganjaran, kurniaan dia kepada kita. Macam tu, kan. Macam tu, tuan-tuan, mana kita boleh tolong, tentu kita tolong. Jadi macam tu, kan. Jadi macam tu lah, macam hidung tak mancung lah, kan. Jadi mana Allah Ta'ala tak ada kata kau tolonglah, kalau tak sekarang habis Islam ni. Tak ada. Kalau nak tolong, tak nak tolong sudah, kan. Terpulang. Sebab Allah Ta'ala ni dia maha kaya,
Ya, Allah Ta'ala ni maha kaya, tuan-tuan, ya. Kemudian wala li jalbin, dan tidaklah Allah Ta'ala tu manfaatin, wala li jalbin manfaatin. Ya, bukanlah Allah Ta'ala ni dia nak menciptakan manusia ni li jalbin, untuk bagi meriah. Dunia ni sunyi, bagi kita ni isi, bagi meriah sikit lah. Kalau tidak nanti kan kosong pula, kan? Bagi meriah, tak ada. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, aku mahu jadikan atas muka bumi ini khalifah. Dia kata khalifah bukan nak jadikan permainan, dia bukan nak jadikan pengubat sunyi, pemeriah suasana, tidak. Allah Ta'ala dia nak jadikan kita ni sebagai khalifah. Dia bukan tu, kan? Jadi maksudnya wala li jalbin manfaati. Jalbin ni maksudnya macam jilbab. Jilbab ni orang panggil baju kurung, tapi dalam ni bukan maksud baju kurung. Li jalbin, jalbin ni maksudnya kemeriahan, meriah. Kan? Jadi contohnya kalau tuan-tuan naik kuda, ya, kuda, li jalbin kuda. Contohnya tu kuda tu kita ambil dalam bahasa Arab lah, kuda. Okey, al-haras kita ambil, kan? Okey, jalbil haras maksudnya kita pekik pada kuda tu. Contohnya macam kita nak bagi dia, kan, kita pun macam sentap dia, kita jerit kat dia, kan? Kan? Lepas tu dia pun gerak laju. Maksudnya macam tu. Dalam bahasa Arab dia panggil macam tu. Yalah, itu jalbin. Jalbin ni maknanya bagi daripada lesu, dia bagi orang tu suntik, bagi bersemangat sikit. Macam tu lah. Ya, maksudnya jalbin tu macam tu. Dunia ni sunyi, maka Allah Ta'ala ciptakan manusia ni untuk memecahkan kesunyian tu. Tak ada. Ya, bukan itu tujuan. Kemudian wala lidaf'i madarratin, dan bukanlah Allah Ta'ala menciptakan manusia ni untuk dia mempertahankan sesuatu daripada mudarat. Bukan. Ya, sesuatu benda yang mudarat, benda yang mustahak, bukan. Tidak ada, tuan-tuan, kan? Bukan itu tujuan dia, kan? Bukan untuk kita menahan daripada satu benda mudarat. Contohnya dengan adanya manusia ni, maka kita lihat Islam dapat dipertahankan, kita lihat muka bumi ini dapat diimarahkan, kita lihat bangunan dapat dibangunkan, sungai-sungai dapat dijaga. Maknanya sebab manusia ni ada. Kalau manusia ni tak ada, maka sungai-sungai pun terbiar, hutan-hutan belantara semua, tak ada bangunan, tak ada ni, tak ada. Tu mengepet, tuan-tuan. Orang dulu pun tak ada bangunan macam tu pun hidup, ya, tak ada masalah, tuan-tuan, kan? Jadi maksudnya tu. Bal khalaqtukum lita'buduni, tetapi aku telah mencipta kamu, wahai manusia, lita'buduni tawilan, untuk selama-lamanya kamu menyembah aku. Ta'buduni tawilan, untuk kamu sentiasa menyembah aku. Wa tashkuruni kathiran, dan selama-lamanya kamu bersyukur kepada aku, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Aku cipta kamu ni supaya kamu jadi orang bersyukur. Kamu lihat aku punya nikmat ni banyak, ya, ke atas kamu ni, tengok, ya, syukur. Wa tasbihuni bukratan wa asila, wa tusabbihuni. Tusabbih ni apa? Puji, tasbih lah kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah bukratan. Bukratan ni apa? Pada waktu pagi, bukra, ya, bukrah ni maksud waktu pagi, ya. Wa asila tu petang, pagi petang, ya, supaya kamu ni sentiasa menyembah aku, bertasbih kepada aku pagi petang. 3 tujuan, tuan-tuan, utama. Pertama ialah menyembah Allah selama-lamanya, selagi hidup, sembah Allah Ta'ala. Nombor 2, syukur. Hidup kalau tak bersyukur susah, tuan-tuan. Syukur pada Allah banyak-banyak. Wa tusabbihuni bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Maknanya malam lah, ya, pagi malam, siang malam lah. Maknanya kita bertasbih kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, ya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau anna awlakum wa akhirakum, kalaulah orang-orang yang terawal daripada kamu sehinggalah orang yang terakhir daripada kamu, wa jinnakum wa insakum, dan juga jin-jin. Wa insakum, jin pun dah banyak, tuan-tuan, insan lagi banyak.
Maknanya jin dan manusia ni dihimpunkan. Wasaghirukum wa kabirukum, yang kecil sampailah yang paling besar, semua dikumpulkan. Wa hurrikum wa abdikum, yang bebas dan yang juga yang jadi hamba. Ya ijtami'u ala ta'ati, berkumpul untuk mentaatiku. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai anak Adam, kalaulah orang terdahulu sampai sekarang, yang kecil sampai besar, jin walaupun manusia, yang bebas maupun yang diperhambakan, semuanya berhimpun untuk mentaati aku. Allah Ta'ala kata apa? Ma zada dzalika fi mulki, tidak akan bertambah pun, tidak akan makin gagah, tidak akan makin kuat, tidak akan makin bertambah kerajaanku. Mithqala dzarratin, walau sebesar hama pun, tak akan bagi apa-apa kesan pun. Tu saya kata tadi, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kita ni tuan-tuan, ibarat hidup ni, hidung tak mancung, pipi tersorong, datang je lah kan. Allah tak jemput kita pun beriur benar tuan-tuan. Dia laung azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil aja. Ya tuan-tuan kan, datang tak datang, hantar ke kau lah, dia kata. Kau datang semua satu kampung pun taat kepada aku pun, tak akan jadi apa-apa pun. Ya, takkanlah menjadi lebih hebat kerajaan aku pun. Macam tu juga, dia kata. Tak sama juga, dia kata. Kemudian, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Ya, wa man jahada fa innama yujahidu nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujah, maka kesungguhan itu adalah untuk kebaikan diri dia. Maknanya kalau kita datang masjid ramai-ramai, bersatu padu yang erat, kebaikan bersatu padu tu pada siapa? Pada kita, bukan pada Allah. Allah macam tu juga. Allah macam tu juga tuan-tuan. Sebab kalau seluruh dunia ni pun orang kata melawan Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala tak rugi apa. Siapa boleh lawan Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab tu dikatakan Ya'juj Ma'juj besok dia keluar, akhir zaman besok, dikatakan dalam sebahagian tafsir lah, buku-buku dia kata apa, sampai dia dah timbulkan kerosakan, akhirnya dia berdiri satu tempat, dia kumpul ramai-ramai Ya'juj Ma'juj ni, dia pun panah ke langit. Dia halakan anak panah dia ke langit, dia kata. Lalu dia pun memanah ke langit. Maka Allah Ta'ala mendatangkan fitnah. Bila dia panah ke langit, maka Allah Ta'ala turunkan balik panah itu dalam keadaan berlumuran darah. Warna-warna merah lah. Maka Ya'juj Ma'juj kata, sesungguhnya tengok, kami sudah membunuh. Setelah membunuh apa yang ada di langit, di bumi pun kami selesaikan, di langit pun kami selesaikan, dia kata. Sekarang tak ada siapa boleh kacau kami, tak ada siapa boleh ni. Macam itulah dia kata. Ya, jadi wallahu alam. Wallahu alam. Ada yang kata itu sebahagian daripada hadis, ada yang kata apa, tapi saya nak bagi tahu apa yang tercatat lah, dia kata gitu. Sebenarnya tak boleh tuan-tuan buat macam tu pun, tak boleh buat apa. Tak boleh kita nak melemahkan Allah Ta'ala, tuan-tuan, tak boleh ya. Okey, kemudian innallaha la ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah ni maha kaya atas alam ini. Semua alam ni Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah Ta'ala ni tak boleh tak boleh dilemahkan, tuan-tuan ya, tidak boleh dilemahkan. Kan? Macam itulah. Macam budak tadilah saya kata dengan tuan-tuan tu, bapak dia jumpa saya pasal dia tak tahan, saya pergi rumah dia, TV pecah, tukar TV 4-5 kali. Kadang satu bulan tuan-tuan beli sampai 2 TV. 2 TV tuan-tuan kan, tu dipecahkan, dihempasnya, dia apa semua, kereta ni tak payah cakap lah, cermin kereta, dashboard kereta, pintu kereta, semua kemek-kemek. Anak mengamuk, anak dia tak boleh kata no, semua yes saja. Kalau nak apa, kalau kata no je dia mengamuk. Dia mengamuk tuan-tuan kan, mengamuk. Okey, mengamuk. Okey, tapi salah parent juga. Anak tu dah ada tanda dah sebenarnya. Sebelum PKP tu hari, mak dia dah cakap dengan saya. Mak dia cerita, Mama, dia kata, kenapa ada orang tua kat situ? Ada orang tua tu asyik pandang orang, masa mandi pun tengok orang, dia kata. Oh, dia kata, mana? Tak tahu. Kita ingat normal lah ustaz, kata.
Sikat-sikat rambut, dia kata, Mama, kenapa orang tua tu asyik ikut aja? Dia kata, dia tu kan. Jadilah cerita. Jadi saya kata dengan dia tu, baca ayat Quran, tepuk kat bahu dia. Maknanya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa. So terror macam mana pun boleh angkat, tuan-tuan. Tu basikal punya, yang basikal macam mesin kayuh tu, dia boleh angkat macam badang tu, dia kata dia lemparkan kat cermin rumah semua. Memang apalah kan, bapak memang kaya, bekas pengarah, tapi hari-hari duitnya habis kat situ. Duitnya anak tu dah macam tu kan. Allah Ta'ala kurniakan dia macam mental sikit lah, macam mental kan. Yang tak tahan tu pasal dia hari-hari mengamuk. Datang kuliah saya macam ni, saya kata dengan dia, kebetulan hari tu saya ajar teknik bagaimana menghadapi orang kerasukan. Kebetulan saya ajar bagaimana menghadapi orang sedang kerasukan. Macam mana orang tengah merasuk, kena rasuk tu, macam mana dibuat. Pasal apa? Ilmu ni saya turunkan untuk ustaz-ustaz ataupun cikgu-cikgu sekolah ya, kalau ada anak murid histeria macam mana kan. Jadi daripada situ dia kata ustaz betul lah ustaz kan. Bila dia buat tu, dia bertambah yakin iman dia pada Allah. Dia nampak tak? Tak nampak? Bila dia buat macam tu kan, walaupun macam tu, ustaz jadilah ustaz. Apa? Di situlah iman kita macam mana. Tengok sekarang haji ni tuan-tuan kan, sembahyang 5 waktu sudah ada di masjid. Dulu dia jarang pergi masjid, sekarang 5 waktu sudah ada di masjid. Tengok, sebab dia dah yakin dengan kuasa Allah. Tengok, bukan sedang kata apa, maknanya Allah ni memang tuan-tuan tak terkalah, tak boleh lawan Allah Ta'ala, tak boleh lawan Allah Ta'ala. Tadi anak dara sebelah badan, umur 30 tahun, gadung lama. Saya cakap ni rakam. Takkan saya nak berbohong, orang gadung lama pun boleh dengar kan? Tak ada masalah. Sebab tu saya berani cakap pasal kes ni ada. Sebelah badan tuan-tuan, tak boleh gerak, tak boleh apa, tak boleh gerak. Datang kita selesaikan tadi, selesaikan tadi tuan-tuan kan, panas. Saya kata keluar je lah, jangan cakap banyak, keluar. Anak juga keluar kan, tapi akhirnya dia keluar lah. Akhirnya dia keluar, tapi dah beritahu lepas keluar tu, tengok tangan boleh genggam, kaki boleh melangkah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Itu maksudnya Allah Maha Kuasa. Minta pada Allah, saya kata. Minta kepada Allah. Banyak orang tuan-tuan kan, kesian kan. Saya masuk bidang ni pun bukan pasal apa, pasal dah kesian lah. Orang duk kena akal je dengan macam-macam jenis orang. Ada yang berdukun sampai jumpa ke Sami tuan-tuan. Bukan kata orang Islam saja. Jumpa Sami minta 3 ekor lembu bagi. Bayar masjid minta 3 ekor kambing tak bagi. Letih masjid, letih je tuan-tuan kan. Itu pun tanya kupon lah, itu tanya dapat hati ke kepala mana, apa semua tuan-tuan. Ini Sami minta burn free of charge tuan-tuan. Tak ada minta tanduk ke, kulit ke, tak ada pun minta kan. Lepas tu pantang larang jangan makan ikan kombung. Kena hadiahkan ikan kombung 40 ekor ke 50 ekor. Lepas tu kau jangan makan ikan kombung. Tapi kau buat macam mana? Acik makan je lah kata. Acik makan je lah kata. Mana boleh tahan, ikan kombung tu sedap tu ustaz. Habis kata jano, takkanlah saya makan ikan kombung anak saya jadi macam ni, tak botol macam ni atau apa semua. Itulah saya khabar. Perjanjian macam tu lah. Itu saya kata, bila kita berjanji dengan bondo-bondo mengarut, dia punya perjanjian pun mengarut. Dia bondo yang kita suka makan tu, dia kata jangan makan. Macam mana nak buat tu? Islam ada tak macam tu? Islam tak ada. Kau nak makan apa, kau makanlah. Tak ada yang haram tu. Betul tak? Yang haram tu lah yang disebutkan babi kau apa kau, benda-benda yang pada, yang kuku macam ni. Itu saja yang diharamkan. Yang lain tak ada. Makanlah. Kan? Jadi nampak Allah Ta'ala ni maha hebat tuan-tuan. Bukan saya nak kata apa, akhirnya orang bertambah banyak yakin kepada Allah ni. Bila kita rawat ni, kita tunggukan ilmu. Saya kata kita kuatkan batin kita. Awak dah kena gangguan ni, dia akan tanya macam mana nak elakkan ustaz benda ni. Kita turunkan. Lepas semayang wirid dulu, saya kata. Wirid, baca Fatihah pada diri sendiri banyak ni. Secara tak langsung orang tu akan jaga solat dan
Tu ini kesan rawatan Islam, betul tak? Kita bukan nak jadikan orang tu kau sakit je datang jumpa kita, kau elok je kau belah. Apa Islam ni untuk apa? Buang kau punya ni. Ya, tempat kau apa buang segala buruk, segala apa semua kat kita ni, tak ada. Islam ni bukan jenis ya teringin sangat nak benda-benda tu tuan-tuan. Kita ni hanya hidup ni kita nak mengenalkan manusia tu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada handa dah. Tetapi Allah Taala tunjukkan diri dia. Ya, maknanya kekuasaan dia tuan-tuan ya. Kemudian ya ibnu Adam, wahai anak Adam, kama tu'zini yu'zi bika. Kama yu'zini kama tu'zi yu'za bika. Kalau kamu sakiti aku, kalau kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Wa kama ta'malu yu'malu bika. Kan apa kamu buat, kamu akan dapat balik apa kesan perbuatan yang kamu buat tu. Maksudnya macam itulah Allah Taala nak bagi tahu kepada manusia ni. Maksudnya kalau kita syukur pada Allah, Allah juga bersyukur ke atas kita. Kita lawan Allah Taala juga akan menimpakan kesan derhaka kita tu ke atas kita. Macam itulah. Jadi sebab itulah tuan-tuan kan, kenalah kita ni kan. Sebab tu wirid baru ni ada orang buat satu kelas Quran lah. Dia kata nak galakkan semua orang dalam Malaysia ni, supaya umat Islam dalam Malaysia ni supaya membaca Al-Quran 30 juzuk semua khatam. Oh, hebat dah bunyi dia, hebat. Tapi cerita lawak tuan-tuan ya, hebat. Tapi terus terang saya kata cerita lawak. Siapa cerita lawak? Zaman Nabi pun, Nabi orang Arab pun tak macam tu buatnya. Nabi orang Arab, umat dia orang Arab kan, pakai bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab, semua Arab, tapi Nabi pun tak ada buat macam tu. Yang kita nak memberat-beratkan orang Islam, nak buat apa? Kita nak nyusahkan orang Islam ni untuk apa? Suruh orang lepas semayang istighfar 3 kali, zikir 3 kali pun cukup lah. Yang penting dia mahu dia semayang kan, dia mahu dia buat tu tuan, dah cukup lah. Janganlah memoningkan lagi lah kan, morning-morningkan lagi tuan-tuan. Ponek lah. Saya ni kalau isu-isu macam ni ponek tuan-tuan ya, lotih kita nak menerai tak apa bondo, tak mengarut-ngarut apa hari aduh je bondo yang timbulnya. Tak ada lah bondo ni, tak boleh lah tengok senang sikit kau, aduh je kan, aduh ya tuan-tuan kan. Nak buat apa? Bukan saya marah baca Quran ya, saya lagi suka baca Quran. Saya dibesarkan dengan suasana Quran. Mak saya ajar, bapa saya ajar, keluarga saya boleh ajar, saya pun boleh baca Quran. Malam tadi orang tu kena rasuk tuan-tuan, saya duduk-duduk je boleh baca satu surah Baqarah tu boleh habis tanpa tengok. Duduk je, ustaz tu baca apa? Tu bini saya kata dia baca surah Baqarah tu. Ustaz boleh baca tak ada tengok Dia memang hafiz, tapi tengok dia baca surah semayang pendek-pendek yo. Dan anak murid Tok Guru Abdullah Sijang. Abdullah Sijang pun hafaz Quran juga. Tapi dia baca qul huwallahu ahad kuliah yo baca Jangan kita ni Quran ni bukan nak belagak. Bukan nak tunjuk action kau ni ilmu Quran kau paling panjang, tak. Quran tu bekal kita sendiri. Pakai, ada ilmu diajarkan kepada anak-anak, diajarkan kepada orang kampung, bukan nak bermogah-mogah, betul tak? Tak sangka duduk tak sampai 1 jam habis surah Baqarah tu kan. Tuan-tuan, surah Mulk pun 30 ayat, surah Baqarah 286 ayat kan. Jadi saya pagarkan rumah dia, saya baru pusing sampai garaj ya. Saya dah masuk balik. Kenapa ustaz? Meremang tu. Jalan golap dia seorang je, seorang tak nak ikut. Kau ingat dia ni berani kau, lipeh pun dia lari. Macam mana dalam golap tu dia seorang-seorang nak pergi tuan-tuan, macam payah bakau tu rumah Macam mana nak pergi? Suruh ada ustaz biar seorang-seorang, dah lah dia datang pada jauh. Suruh seorang lah tuan-tuan kan, dah baca seorang, apa semua seorang. Kan? Itu pun saya baca lagi. Saya pun pergi kat bilik dia, saya kata, unashidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman. Ustaz cakap dengan siapa tu? Ada yang dengar tu, dia kata. Sayang, apa maksud dia ustaz? Saya bacakan terjemahan sekali, saya kata. Aku pesan kepada kamu tentang perjanjian yang telah dibuat segolongan kamu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam.
Antakhruju wa tarhalu min baitina, sila keluar daripada rumah ini dan tinggalkan rumah ini. Cakap. Lepas tu ulang lagi, pergi kat bilik sana, saya kata, ya unashidukumullahu alla tu'dhu ahada, aku pesan kepada kamu sekali lagi, ya, supaya dengan perjanjian yang telah dibuat sebahagian kamu kepada Sulaiman alaihissalam, supaya kamu keluar daripada rumah ini tanpa menyakiti seorang pun ahli keluarga ini. Elok budak tu, terus ceria budaknya. Yang mengamuk tu keluar je, "Oi ustaz, yo." Terus jadi demi Allah kan. Okey dia. Lepas tu budak tu, dia masa nampak tu, dia keluar pada bilik dia mengamuk ni. Dia tengah tidur baring-baring mengamuk tu. Tu ustaz nak balik dah. Tu dia pun bangun, dia buka. Macam ni lah rumah, bersih. Bersih, tak ada apa-apa, macam ni lah. Budak yang mental tu, macam itulah bersih, kata. Kalau takkan situ ada orang, ni ada orang. Kita kunci. Itu arwah Harundin pun ajar. Dia sama. Tuan-tuan kan nampak, kan? Pesannya, dia tahu dia boleh duduk sana, duduk sana. Dia tahu dia. Kan? Perjanjian dia dengan Sulaiman alaihissalam. Dia takut dengan Nabi Allah Sulaiman tu. Kan? Itu kan, walaupun macam tu, kontak dia. Jadi maksudnya, ilmu tu daripada mana? Ilmu tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ni sekarang ni, bukan saya nak marah orang baca Quran, tak. Saya lagi suka. Tapi mengenangkan orang kita ni, banyak baca tapi banyak sangat salahnya. Ni takut. Banyak sangat baca, lagi banyak salah dia. Cari ilmu dulu, baca dulu elok-elok. Betul tak? Tu yang paling betul. Kalau tuan-tuan baca bertajwid intang hukam ni, langgar je, tuan-tuan kan apa semua, dia laknat. Kesan laknat tu lagi besar pula anda. Tengok zikir yang mudah-mudah lah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 kalimah yang paling hebat, paling besar. Allah Ta'ala kata, ya, paling utama di sisiku, 4 kalimah. Kau sebut daripada mana pun, keempat-empat ni lah yang paling. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebut subhanallah saja pun tak ada masalah. Saya nak wirid 100 kali subhanallah hari ni. Lepas semayang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah tak baca, tak apa. Allah Ta'ala bagi juga pahala sebab sebut kalimah yang paling utama. Macam itulah memudahkan orang, mengajak orang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Habit liu tu tuan-tuan, pergi ronda mana-mana kampung atau Malaysia ni, Allah sayang kita, kita sayang Allah, Allah sayang kita, kita ni. Itu je tuan-tuan. Sejuk hati tuan-tuan tengok habit liu tu, betul tak? Kan? Sejuk je tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan saya nak kata apa, hanya satu kalimah je tuan-tuan. Pergi mana-mana seluruh negara pun, itulah kalimah dia. Kita sayang Allah, Allah sayang pada kita, kita ni. Itu je. Oh tuan-tuan tengok tu, bagus tu habit liu ni. Kata-katanya masuk ke dalam. Tak apa bondonya kita puas berkata-kata. tak masuk juga. Maksudnya tuan-tuan kan, tu maksudnya ialah kita tak payah gairah terlampau banyak. Tuan-tuan kan, saya kalau bawa satu contoh kan, banyak contoh tuan-tuan. Zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat sengaja datang lewat subuh. Sengaja datang lewat subuh tuan-tuan. Subuh datang lewat. Sebab apa? Imam baca panjang. Imam baca panjang. Rupa zaman Nabi dah berlaku. Panjang ni ada dua. Satu lagu yang panjang, satu baca surah yang panjang. Tu dua-dua orang tak gemar. Surah yang pendek, panjang. Qul ya Al-Kafirun mana dah? Orang cakap kan? Mana ni? Cakap kita belajar tajwid sampai 6 harakat je. Ini sampai 6 buluh. Mana datang tu ustaz? Itu tajwid alaf baru. Tuan kan? Itu Ustaz Syukri tak belajar. Kan? Kita orang moden ni yang belajar. Kan? Itu biarlah, pokok kat kau lah. Senang je. Betul kan? Jadi mengadulah orang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku sengaja datang subuh lewat sebab macamnya. Cerita tuan-tuan. Dia kata, aku tak pernah lihat wajah Nabi macam tu punya marah. Nabi tak suka. Ya, orang sengaja datang lewat tuan-tuan. Pasal itulah
Sebab bondo-bondo sunat janganlah biarlah orang datang on time. Ini lagilah tuan-tuan, waktu masuk 5 suku, qomat 6 suku. Faham tu maksudnya? Waktu masuk 5 suku, qomat 6 suku. Apa semua kan? Jemaah bila masuk waktu 5 suku, jemaah datang pukul 5, betul tak? Orang nak mandi pukul 5 tu tadi dah duduk kat masjid tu, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang tahajud, apa semua duduk sampai tunggu jam bunyi. Tenenet, jam dah bunyi. Dengar tengok tu Bilal ada tak kan? Maknanya kalau dengar tu maknanya Bilal datang bertugas. Kan? Kalau tak dengar tu jangan sampai jemaah yang azan kan? Tapi sesekali ada tempat saya dulu berlumba-lumba jemaah dengan Bilal azan. Pasal apa tuan-tuan? Yang jemaah nak tengok Bilal tak buat kerja kan? Bilal nak tunjuk yang dia buat kerja, berlumba-lumba tuan-tuan. Berlari tu siapa yang azan dulu kan? Jadi azan dah, azan pula, orang dah azan 5 minit, maksudnya 5.20 dah habis azan, betul tak? 5.20 dah habis azan, orang ni tunggu, dia semayang sunat subuh, betul tak? Semayang sunat subuh tuan, 5.25, paling kuat 5.30 lah. 5.30 dia tengok jam tuan kan, tengok jam, tunggu, tak qomat lagi ni. Bilal pun tak keluar, dia pun pergi tuan kan, dah dia tengok keliling, tengok beberapa korek yang ada ni kan. Lepas tu dia pun pergi bilik imam, tengok apa, mana pergi imam ni, mana pergi Bilal. Selak pintu tengok kan. Rupanya Bilal dengan imam tengah main PUBG subuh-subuh tuan-tuan kan. Subuh-subuh tengah main PUBG, tembak sana tembak sini, semua kan. Orang muda, imam muda ni kan, apa semua. Lepas tu Bilal perasan pula ada orang mengintai. Ya cik, pakcik, kenapa cik? Tak ada ni, berapa dah ni dah 5.30 dah, 5.35 ni, bila nak qomat ni? Kita jawatan kuasa dah setuju, kita qomat 6 suku. Kata qomat 6 suku. Kenapa lah 6 suku? Waktu masuk 5 suku, 6 suku pasal nak tunggu orang kat rumah tu yang tak datang ni, tak sompek. Apa so kita tunggu. Macam tu ya. Macam tu lah. Cik tunggu kejap. Tunggu sampai dia pun wirid loteh lah orang tu. Duduk lama-lama buasir. Tuan kan duduk lama-lama tunggu subuh-subuh tu, dah bangun dah awal apa semua, duduk tunggu sejuk-sejuk tu kan. Tunggu tu kan. Kau 6 suku tak keluar lagi. Tiba-tiba bunyi pintu bilik imam tu. Rupanya Bilal pun keluarkan kepala, tengok. Kepala imam Bilal dah keluar dah. Kepala baru, belum qomat lagi. Kepala tuan-tuan, tengok orang jemaah okey tak okey. Lepas tu bising dalam tu, dia bincang tu. Okey lah. Keluarlah. Akhirnya pukul 6.20 keluarlah imam dengan Bilal. Dan okey. Qomat tuan-tuan. Pakcik belakang tu tegur balik. Jang kata, mana jemaah yang kata nak datang tu? Ni lah cik kata. Ni ayah balik-balik kata. Daripada pukul 5 suku tadi ni orang Maknanya kita tunggukan orang ke rumah tu datang tuan-tuan. Kalau Yonih tak datang, dia tak datang juga. Tuan-tuan lajakkan pukul 6.30 pun dia tak datang ya tuan-tuan. Pukul 7 tak datang. Kita kalau nak sembahyang berjemaah tuan-tuan, pedulilah. Kalau 6, kalau kata 5 suku tak, 5 suku dia bangun. Saya kuliah subuh dengan tuan-tuan. Kalau waktu masuk 5 suku, 5 suku juga ya kena bangun, betul tak tuan-tuan? Pukul 5 suku bangun, pukul 6 suku kuliah. Jadi maksudnya macam tu lah. Kita nak kena kejar juga. Jadi maksudnya macam tu. Jadi tuan-tuan, itulah yang dikatakan dalam kitab ni. Maksudnya kita kena banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Banyakkan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Taala ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, berzikir pada pagi dan petang ataupun siang dan malam, dan banyakkan bersyukur melihat segala nikmat-nikmat kebesaran Allah SWT. Okey, jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu tu wajib, mana-mana pun mesti dia. Semangat cikgu. Waalaikumsalam. Hadis menemu Jumaat
Lepas tu kita baca Nazam Taubat. Baik. Baru-baru ni ada sahabat saya, orang ikut dulu baru rumah, lebih subuh daripada kuah. Imam pengurusi siusa tak tegur saya. Sahabat saya pula, dia kata kau nak beramal sini, jangan lebih-lebih benar, buat macam biasa. Jangan tambah-tambah. Jadi mana zaman taubat dia bertambah? Kalau taubat tu tak ada sejarahnya. Baik. Sejarah itu mula. Bagi saya sendiri saja. Saya bawa isteri saya, 3 orang anak saya sini menumpang kasih orang penduduk sini. Terutama sekali guru saya, Abang Ilham Tuan Haji Miskah dan keluarga dia. Pada 23 bulan 6 1982, masa itu anak saya kecil, masa itu 3 orang anak saya lah. Seorang lah main vampire lah. Sekarang 4. Yang kecil masa itu anak saya baru 2 tahun. Anak saya start masa 3 tahun. Kalau orang muda, betul tak? Saya tahu, setahun tu anak saya lah. Start 3 tahun, anak saya 2 tahun. Kalau anak saya tu, anak dia baru 4. Dah ada dah, dia tempat sini. Memang dah ada. Lebih awal pada itu, saya tahu ada orang beritahu saya, dah ada dah. Itu dia amat orang dia itu Haji Syarif. Dia bijik ukur, dia beritahu. Dan apabila bijik dibina Kawaya ni, dan tuan-tuan pindah ke masjid. Kat sini tutup sebab tidak ada apa ni, tak ada apa semayang apa ni, palbu, tak ada. Kedai rumah ada rumah. Kita pindah ke masjid. Dan Nazam Taubat itu pindah juga ke masjid Haji Miskah dan Haji Syarif bawah Nazam Taubat. Dan apabila Haji Miskah dan Nazam, dia minta saya tolong sebab dia perhatikan Nazam Taubat akan hilang. Ya, dan di mana saya dapat teks Nazam Taubat itu? Saya dapat teks Nazam Taubat itu ya daripada Datuk Haji Mansur. Pertama kali datang ke masjid Kampung Paya, dia bawa teks tu. Dan saya lihat teks tu, alhamdulillah. Saya dapat dari tunjuk Haji Miskah, benar Haji Miskah untuk important teks dan Nazam Taubat itu. Itulah. Ya. Dan saya tahu Haji Jomah pun sama guru dengan Tuan Haji Miskah. Putra Panduk. Dah ada Nazam Taubat ni kan? Dah ada awal dah. Dan mungkin sahabat saya pun tidak tahu sejarahnya. Nazam Taubat ini, saya faham memang tak ada bukti dalam, tak bagi saya lah, tak ada bukti nak hadiskan tentang Nazam Taubat ini. Tapi ini amalan ulama dulu. Datuk Haji Musa, Datuk Haji apa? Haji Yusof, kan ulama. Mufti Negeri Sembilan sekarang ni, dia ulama. Teks itu yang Nazam Taubat itu yang sambil tersebut set. Dan itu yang saya forwardkan, saya forward kepada Ustaz Fikri, dan juga saya WhatsApp saya kan bagi beberapa orang jemaah di Surau ni untuk amalkan Nazam Taubat. Dan sahabat saya ni tegur saya, kalau lebih benar dia buat macam biasa. Nanti kalau lebih benar nanti orang tak datang berjemaah kat sini. Baik. Hadirin sekalian, apabila surau ini dibenarkan untuk berjemaah maghrib, ya, saya mohon izin daripada kursi, siusa dan sebagainya untuk kenalkan kembali Nazam Taubat kita dahulu dan diizinkan. Ini sahabat saya ni yang kena kursi tak tegur saya, dia tegur saya. Pada masa itu saya bukan jadi imam. Kan dia kalau jadi imam dia tambah-tambah dia. Dia sentuh pula surah Al-Mulk macam ke bijik. Dari soalan amin tu saya akan sentuh dia nanti, ke masa nanti. Ini Nazam Taubat dulu. Baik. Dan mungkin sahabat saya tak tahu apa itu Nazam Taubat. Dia ada banyak versinya. Ya. Yang kita baca sama ni dekat surau sini ada unik. Lagu memang unik betul. Dan saya tahu Haji Amir ada lagi versi lain. Tunjuk pada saya, dengar pada saya. Saya kata sudah tak faham dia tu. Dan pernah kita dengar dalam TV dan sebagainya Nazam Taubat. Lain musik, lain apa ni? Nada dia lain juga. Dan dalam bahasa Melayu pun ada Nazam Taubat. Dan sahabat saya tak tahu agaknya.
Dah ada. Terakhir sekali, Haji Miskam bagi ilmu saya makna nazam taubat. Ada 8 ayat, 8 makna. Yang akhirnya saya kurang faham sikit lah, ya. Jadi saya minta guru kita terangkan makna ayat 8. Tapi alhamdulillah, guru kita yang punya Ustaz Supri, ke-8 ayat itu dia murnikannya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Dan supaya tak hilang, ya, saya fotosetkan, saya lebihkan ni, ya, pada sini, belakang ni. Mana nazam taubat. Izinkan saya baca Ustaz, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, baik. 8 ayat ya. Ini makna dia. Daripada Ustaz. Saya tak apa. Takut hilang. Kalau hilang nanti terdilir nanti dalam WhatsApp tu, mana akan cari lagi lah. Sebab saya terus baca ya. Ya Tuhanku, aku tidak layak untuk Firdaus-Mu, dan aku juga tidak mampu menanggung neraka Jahannam-Mu. Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun segala dosa. Dosaku seumpama banyaknya pasir. Maka berilah daku taubat, wahai yang maha perkasa. Sesungguhnya umurku sentiasa berkurangan setiap hari. Bagaimana mungkin dapat aku memikul dosa yang semakin bertambah? Itu dia. Jadi saya dalam topik ini ada 3 ilmu ilmuwan sini. Pertama, nazam taubat. Tajuk nazam taubat ni dia ditulis oleh guru saya, iaitu Haji Miskam. Dan nazam taubat, teks nazam taubat ni saya ambil daripada Tuan Haji Maksud. Dan belakang ni penelitian nazam taubat daripada guru kita Ustaz Supri. Dan santai izin daripada fungsi pada admin kawan paya. Kalau izinkan saya WhatsApp ni supaya ramai tahu, mungkin saya WhatsAppkan. Ya, kalau izinkan saya WhatsAppkan. Ya, besok insyaAllah saya WhatsAppkan supaya kawan yang akan tahu apa itu nazam taubat. Ya, pening nanti orang ni surah Al-Mulk lagi. Gurau je. Ya, gurau je. Dan soalmu, saya akan tahu cabaran sahabat saya ni akan datang. InsyaAllah. Sebab dia mencabar saya juga, ya, saya akan tahu lagi. Tu rasa kalau tuan-tuan pernah dengar tu lah, yang ilahi lastulil firdaus tu, kan? Di Gantau tu kalau Imam Supi tu dia memang dia bawa. Lepas Jumaat kan, padahal dia bawa tu. Ilahi lastulil firdaus, tu kan macam tu lah dia buat. Itu je lah maksudnya. Okey, itu bukan soalan tau. Itu pencerahan. Soalan ada soalan. Dan kita WhatsApp sebagainya. Sekarang yang telah semua tu tak pernah jagalah. Tapi jangan cabar. Ya, jangan menghalang. Bagi saya, kalau yang menghalang itu, menghalang ilmu guru kita, ibarat pakai cacing nak tahu harga. Hui, Bagai pantun pula. naik ke mata. Pantun tu. Saya ingat Ustaz satu masa dulu Ustaz akan terangkan nazam taubat satu masa nanti. Okey, sama-sama. Sekarang dah sampai masa ni Ustaz. Silakan pakai pantun dari Ustaz. Cacing naik ke mata. Terkenal di bawah kedara. Sudah kena berbungalah cinta. Silakan Ustaz. Okey. Macam tu lah. Okey. Tak dapat tu. Cikgu yang kuat pantun. Okey. Okey. Jadi itulah. Ya, sebut sedikit tuan-tuan kan pencerahan panjang lebar jugalah. Tapi satu benda yang baiklah kan, kita tentu pulang pada pengurusi surau lah. Macam mana untuk mengamalkan? Sebaiknya kalau yang mencadangkan tu dia sendiri jadi imam pun bagus juga kan. Dia bawa tu kan. Lebih orang kata lebih apalah. Tapi memang sebelum ni memang ada pun kan, banyak yang buat tapi tidak diteruskanlah benda tu kan. Jadi itulah, pada saya Kampung Paya ni dia tulang belakang kepada inilah kampung ni. Kampung ni walaupun qaryahnya besar, Kampung Paya ni tulang belakang dia.
Kan, jadi biasanya semuanya mula daripada orang Kampung Payo lah, kan, Kampung Payo ni semua ni. Jadi mungkinlah ya orang lama-lama Kampung Payo ni dia ada sedikit orang kata value lah, benda-benda macam ni dia sangat menghargai. Tapi apa pun terpulanglah pada Tok Imam kita yang memimpin lah. Ya, pada saya benda ni sunat, saya tak dapat lah nak kata mesti wajib tu, tak dapat buat lah. Tapi insyaAllah saya yakin dengan sokongan tuan-tuan semua, insyaAllah benda ni dapat buat. Ya, tu sebab pentingnya kalau kita cari imam ni, biarlah imam yang memahami ya, budaya, benda-benda yang dah sinonim dengan itulah. Di mana-mana pun, bukan kata di sini saja. Saya cakap ni bukan kata di sini, di mana-mana pun. Sebab tu Rasulullah selalu berpesan, yang mengimamkan orang itu mestilah yang orang suka atau sesuai rasi dengan dia. Maknanya dia memahami orang kampung tu punya ni kan. Tu sebab kadang-kadang saya pergi ceramah mana-mana pun, maghrib biasanya saya suruh orang tempatan bawa. Kadang-kadang saya ikut belakang tu, saya tahu apa zikir yang dia bawa kan. Jadi macam tu. Kalau isyak kan kadang-kadang kita bawa, pasal isyak ni biasa pendek je kan. Pasal apa? Macam tu lah, kita tak nak menjadi imam pada orang, kan orang terpinga-pinga dengan wirid-wirid kita dan sebagainya, macam tu lah. Okey. Jadi cukuplah setakat tu, ampun maaf pada saya. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi, kita bincang lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.